semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, kita sudah sedia maklum dan sudah menerima maklumat ataupun kabar berkaitan dengan isu wakil-wakil rakyat bersatu yang berpaling tada, sehinggakan keputusan daripada pimpinan Parti Bersatu yaitu ingin menghantar notis kepada Speaker Dewan untuk notis untuk mengosongkan kerusi pada wakil rakyat bersatu ini yang berpaling tada, terutamanya kepada 6 ahli parlimen bersatu yang berpaling tada itu. Namun persoalannya, saudara-saudara, satu artikel daripada Malaysia Kini, setakat 7 Jun, Speaker belum terima notis kekosongan kerusi 6 MP bersatu. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan artikel ataupun berita ini, saya tertanya-tanya, adakah Bersatu tidak serius untuk melucutkan keahlian 6 wakil rakyatnya yang berpaling tada? Adakah Bersatu masih mahu memujuk 6 wakil rakyat tersebut? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Setakat 7 Jun, Speaker belum terima notis kekosongan kerusi 6 MP bersatu. Walaupun kita boleh kata, selamat tinggal Muhyiddin. Kerana, seperti yang kita tahu, tindakan daripada wakil rakyat bersatu ini bukan sahaja berpaling tada, bahkan ada di kalangan mereka yang berkempen untuk calon kerajaan perpaduan, berkempen di pentas calon kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil Kuala Kubu baru-baru ini. Di dalam artikel ini menyebut yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul belum menerima sebarang notis rasmi daripada mana-mana pihak berhubung kekosongan kerusi membabitkan 6 ahli parlimen bersatu yang digugurkan keahlian mereka dalam parti. Johari berkata, beliau juga memerlukan masa untuk meneliti semua perkara dengan cermat, terutama melibatkan undang-undang termasuk Akta Anti Lompat Parti. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, satu tulisan daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com yang pasti membuka mata dan fikiran kita. Tulisan daripada Syahabuddin Husin pada 7 Jun, Hukum Undang-Undang dan Hukum Politik. Berikutan tidak memberi jawapan mengikut kehendak soalan. Bersatu memutuskan untuk menghantar notis kekosongan kerusi yang kini disandang 6 MP parti yang beralih arah menyokong kerajaan perpaduan kepada Speaker Parlimen Johari Abdul. Notis dijangka dihantar sebelum bermulanya sidang parlimen pada 24 Jun. Tetapi keputusan akhir adalah di tangan Speaker untuk memutuskan sama ada 6 kawasan berkenaan benar-benar kosong atau sebaliknya. Notis berkenaan adalah sebagai pemakluman bahawa 6 kerusi tersebut adalah kosong. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, rupanya masih tergantung lagi berkaitan dengan isu ini. Tidak semestinya ataupun tidak confirm sekiranya Johari Abdul ataupun Speaker Dewan menerima notis ini, beliau boleh terus mengosongkan kerusi, mengesahkan perkara itu, kerana yang sebaliknya pun boleh berlaku. Nah, persoalannya kalau benar-benar Johari Abdul menolak perkara ini, mengumumkan 6 kawasan tersebut tidak kosong, tidak boleh dikosongkan, apakah nasib Bersatu dan Muhyiddin Yassin? Nah, di dalam tulisan daripada Syahabuddin menyatakan, dengannya demikian, jika mengikut hukum undang-undang, 6 kerusi berkenaan memang wajib dikosongkan dan perlu diadakan pilihan raya. Maka itu, Speaker seharusnya
tidak ada pilihan lain bila mendapat notis daripada Bersatu, melainkan mengisytiharkan 6 kawasan terbabit telah kosong. Namun sebagaimana biasa berlaku dalam sistem negara berasaskan demokrasi, walaupun banyak akta dan undang-undang, keputusan politik selalunya akan mengatasi keputusan undang-undang. Dalam hal berkaitan, meski Speaker seharusnya bersikap berkecuali, Speaker Parlimen, dan adil dan bebas serta benar-benar berasaskan undang-undang, hendaklah disedari pelantikan Speaker itu sendiri dibuat oleh PM dan parti yang mengetuai kerajaan. Dengan demikian, tidak dapat tidak, Speaker biasanya akan membuat keputusan yang memihak atau melindungi kerajaan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah perkara yang sebaliknya akan diterima oleh Mahyadin dan Bersatu? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita sudah dikejutkan dengan apa yang berlaku kepada keluarga bekas Menteri Kewangan ataupun sahabat kepada Tun Mahathir Mohamad, yaitu Daim Zainuddin. Seperti yang kita tahu, Daim Zainuddin dan istrinya yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan pengisytiharan harta. Nah, saudara-saudara, ada yang kata Daim Zainuddin perlu ditangkap. Nah, ada juga berkata Daim Zainuddin tidak bersalah. Nah, berkaitan dengan isu ini, adakah selepas kedua-dua mereka, Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid, didakwa di mahkamah, adakah mereka akan larikan diri ataupun akan berhadapan dengan cabaran ini? Namun berkaitan dengan larikan diri, kita tidak boleh cakap mana-mana di antara mereka berdua ataupun kedua-dua mereka sekali larikan diri. Namun saudara-saudara, satu artikel daripada Malaysia Kini, isteri Daim dapat sementara pasport untuk ke Swiss, Singapura. Nah, kalau mungkin ada yang tanya, mana istri Daim Zainuddin pergi? Adakah beliau larikan diri? Nah, ini bukan larikan diri, tetapi ini satu berita rasmi menyatakan istri kepada Daim Zainuddin yang mendapat pasport sementara untuk ke Swiss, Singapura. Mahkamah Session KL membenarkan pelepasan sementara pasport isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin bermula hari ini bertarikh 7 Jun sehingga 30 Jun. Hakim Azra Alwi memberikan lampu hijau kepada permohonan Naimah Abdul Khalid yang meminta pasportnya diserahkan untuk seketika bagi membolehkan dia menghadiri pameran seni Art Basel di Basel, Switzerland selain mesyuarat kerja di Singapura. Pasukan pendakwaan yang diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin tidak membuat sebarang bantahan atas permohonan tersebut. Menurut salinan afidavit yang menyokong permohonan pelepasan sementara pasportnya, Naimah menyatakan pameran Art Basel akan berlangsung dari 10 hingga 16 Jun. Melalui afidavit tersebut, Naimah berkata dia perlu berada di Singapura bagi tujuan kerja untuk bertemu beberapa pihak yang penting berkaitan dengan syarikatnya. Dia juga menjelaskan akan kembali ke Malaysia pada 30 Jun dan segera menyerahkan kembali pasportnya kepada mahkamah. Mahkamah Jenayah kini memegang pasport Naimah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 selepas dia didakwa di mahkamah atas kes gagal mendedah aset yang dimilikinya. Wanita berusia 66 tahun itu mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Tuduhan tersebut menuduhnya melakukan kesalahan
dengan memberikan kenyataan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Section 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Dituduh melakukan kesalahan tersebut antara 13 dan 14 Desember tahun lalu, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga Rm100.000. Berkaitan dengan isu ini, untuk berita sepenuhnya Anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia Kini. Apa komen Anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.